Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, bersama dengan saya lagi dalam program Satu Hari Satu Hadis, anjuran panitia pendidikan Islam SK Pusat Dungun. Tajuk kita pada kali ini ialah antara golongan yang dipohon keampunan oleh malaikat. Hadisnya ialah an Ummi Umarah al-Ansariyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayha faqaddamat ilayhi ta'ama faqala kuli faqalat inni sha'imah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ وربما قال حتى يشبع. رواه الترمذي وقال حديث حسن. Maksudnya diriwayatkan daripada Ummi Umarah al-Ansariyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW telah masuk ke atasnya, yakni mengunjunginya. Maka dia, yakni Umarah, telah menghidangkan kepada Nabi SAW satu hidangan makanan. Lalu Nabi SAW sabda kepadanya, makanlah olehmu. Lalu jawab Umarah, sesungguhnya aku berpuasa. Maka Nabi SAW terus bersabda, sesungguhnya orang yang berpuasa itu berselawat ke atasnya oleh para malaikat apabila dimakan di sisinya, sehinggalah mereka selesai. Dan barangkali Nabi SAW bersabda, sehinggalah mereka kenyang. Hadis riwayat Tirmizi dan katanya hadis hasan. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Raudhah Al-Muttaqin ketika menyatakan tentang fawaidul hadis, yakni pengajaran hadis ini, pengarang menyatakan fihi anna saim idza zarahu dhaif aw akthar fa akala indahu fa innal malaikata tad'u lahu wa tastaghfiru lahu hatta yafura ad-dhaifu min aklih, wallahu ta'ala a'lam. Iaitulah pada hadis ini menunjukkan bahawa sesungguhnya seseorang yang berpuasa itu, apabila dia telah dizarahi oleh seorang tetamu ataupun lebih, lalu tetamu tersebut makan di sisinya, maka sesungguhnya para malaikat mendoakan baginya dan memohon keampunan baginya sehinggalah tetamu itu selesai daripada makan makanan yang dihidangkan. Wallahu ta'ala a'lam. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, mari kita melihat hadis ini satu persatu. Diriwayatkan daripada Ummi Umarah al-Ansariyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW dakhala 'alaiha, Nabi SAW telah masuk ke atasnya, dengan erti kata zairan, Nabi SAW menziarahinya, yakni menziarahi Ummi Umarah. Dan sini kita melihat Rasulullah SAW memberi contoh tauladan yang baik dengan Nabi SAW menziarahi orang bawahannya ataupun para pengikutnya. Ini contoh yang baik yang perlu dicontohi oleh para pemimpin, pemimpin masyarakat, pemimpin sekolah, sebagai guru besar, sebagai pengetua ataupun sebagai pengaruh dan seumpamanya. Elok amalan ziarah ini dilakukan oleh para pemimpin, oleh ketua, kerana ia boleh membawa ikatan yang semakin erat antara majikan dan dengan para pekerjanya. Baik. Jadi
Nabi SAW telah datang menjenguk dia, menziarahi dia. Maka seperti biasalah, bila mana dikunjungi oleh tetamu, lebih-lebih lagi Rasulullah SAW yang mengunjunginya, sudah tentulah seseorang itu akan rasa gembira. Maka sebagai tuan rumah, bila didatangi oleh tetamu, di antara perkara yang patut dilakukan olehnya kepada tetamu yang hadir ialah meraihnya, memuliakannya dengan mendatangkan makanan, minuman sekadar yang ada. Maka dalam hadis ni menceritakan kepada kita, Ummu Umarah ni bila dizarahi oleh Nabi SAW, maka dia terus menghidangkan kepada Nabi SAW satu hidangan makanan. Faqala, maka setelah mana dihidangkan makanan, maka Nabi SAW bersabda kepada Ummu Umarah, kuli, makanlah olehmu. Jadi Nabi SAW meminta supaya Ummu Umarah yang menyediakan makanan ni turut makan bersama dengan Nabi SAW. Dan satu riwayat yang lain di sisi Ibn Hibban, Nabi SAW menyatakan, ta'ali fakuli, mari ke sini, fakuli, dan maka hendaklah kamu makan. Maksudnya ada tambahan. Dalam hadis yang kita baca tadi disebutkan kuli, makanlah olehmu. Dalam riwayat Ibn Hibban, Nabi bukan sahaja menyebut kuli, tetapi Nabi menyatakan ta'ali, datang ke sini, fakuli, kemudian makanlah olehmu. Yang mana ucapan ta'ali, fakuli di sisi Ibn Hibban itu menunjukkan bahawa Ummu Umarah ni setelah mana dia menyediakan makanan kepada Nabi SAW, dia terus bangun. Tidak makan bersama dengan Nabi SAW. Dan perintah Nabi kepada Ummu Umarah supaya makan ini menunjukkan hukum sunat tuan rumah makan bersama dengan tetamu, supaya tetamu tidak rasa kekok, tidak rasa segan untuk makan bersama dengan tuan rumah, supaya tak segan untuk makan makanan yang disediakan oleh tuan rumah. Itu yang disebutkan oleh ulama. Kemudian Ummu Umarah bila dipelawa untuk makan bersama dengan Nabi SAW, lalu Ummu Umarah menyatakan kepada Nabi SAW, inni saimah, sesungguhnya aku ni berpuasa. Sesungguhnya aku ni berpuasa. Jadi puasa di sini barangkali puasa sunat. Barangkali puasa sunat. Wallahu a'lam. Sebab apa? Sebab Nabi SAW datang lalu disediakan makanan oleh Ummu Umarah kepada Nabi SAW. Jadi zahirnya mungkin puasa ni puasa sunat. Wallahu a'lam. Sebab kalau puasa wajib, pasti Nabi SAW juga berpuasa. Atau barangkali puasa yang dilakukan oleh Ummu Umarah tu puasa wajib. Wallahu a'lam. Yang penting dia berpuasa. Cuma bila Nabi SAW mendengar jawapan daripada Ummu Umarah ini, Nabi SAW terus bersabda, inna saima, sesungguhnya orang yang berpuasa itu, para malaikat tusalli alaih, berselawat ke atas mereka oleh para malaikat. Al-malaikah. Al-malaikah ni jamak kepada al-malak, menunjukkan bilangan yang ramai. Jadi para malaikat berselawat, tusalli, berselawat ke atasnya. Yakni maksud berselawat di sini ialah para malaikat berdoa dan memohon keampunan bagi orang yang berpuasa tersebut. Jadi perkara ini terjadi bila? Iza ukila indah, bila mana dimakan di sisinya. Iza ukila indahu indas saim, bila dimakan di sisi orang yang berpuasa itu oleh mereka yang tidak berpuasa, hatta yafruhu, sehinggalah mereka selesai daripada makan. Maknanya malaikat berdoa kepada orang yang sedang berpuasa, yang mana dimakan makanan di sisinya. Yang malaikat tu terus berdoa sehingga bila? Sehinggalah mereka ni selesai daripada makan. Atau dan riwayat yang lain, ataupun syok daripada
perawi hadis mengatakan sehinggalah mereka kenyang. Kenyang sampai berhenti makan. Maka ketika mereka selesai makan ataupun sehingga mereka kenyang, maka sampai ketika itulah mereka pun berhenti berdoa, memohon rahmat dan keampunan ke atas orang yang berpuasa tersebut. Jadi di sini nak menunjukkan kepada kita di antara kelebihan orang yang berpuasa yang terus melakukan ibadah puasanya dalam keadaan ada orang lain makan di sisinya, ditetap dengan ibadah puasa, tidak berbuka. Walaupun barangkali dia berasa terliur ataupun dia berasa berkehendak terhadap makanan yang disediakan olehnya, tapi dia tetap sabar meneruskan puasanya, maka malaikat dia berselawat ke atasnya. Dan di sini boleh menjadi satu motivasilah kepada mereka yang menjaga orang sakit. Sebagai contoh, dia berpuasa, sama ada puasa sunat ataupun puasa fardu seperti puasa Ramadan, tapi anak dia sakit buah pinggang ke, ataupun suami dia sakit sehingga tak mampu berpuasa, terpaksa makan, terpaksa minum, maka dia yang menjaga suami ni walaupun dalam keadaan puasa, dia tetap menyediakan makanan. Mungkin ketika mana dia menyediakan makanan tu pun dia berasa untuk untuk makan makanan tersebut, berasa berkeinginan untuk makan, tapi oleh kerana apa yang sedang dibuat tu, puasa, ibadah puasa tu satu perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu Taala, dia terus berpuasa, sama ada yang fardu ataupun yang sunat, maka pada saat itu dia hendaklah meyakini bahawa malaikat berselawat ke atasnya. Begitulah kaum ibu yang ketika mana mereka berpuasa, anak mereka perlukan makanan, minuman, kerana mereka masih kecil tak mampu berpuasa, lalu disediakan makanan untuk anak-anak mereka makan, disuapnya makanan tersebut dalam keadaan dia sedang berpuasa. Yakinlah pada saat tersebut malaikat dia berdoa untuknya, malaikat beristighfar untuknya. Demikianlah juga mereka yang bertugas di hospital umpamanya, mereka dia menjaga pesakit yang ada kalanya nurse ditugaskan untuk menyediakan makanan, diberinya makanan, ada kalanya dibantu sehinggalah menyuap makanan kepada pesakit dalam keadaan mereka itu berpuasa. Insya-Allah mereka juga akan memperolehi kelebihan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Itulah dia? Selawat daripada malaikat. Sehinggalah mereka tu selesai daripada makan ataupun sehinggalah mereka tu kenyang. Ini dia kelebihan orang yang berpuasa, yang mana makan di sisinya, di sisi orang berpuasa tersebut, mereka yang tidak berpuasa. Dan dalam kitab ataupun dalam buku Ramadan Al-Mubarak, Fadilat dan Hukum Puasa, yang ditulis oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, dinukilkan beberapa kisah, antaranya yang berkait dengan hadis yang kita kongsikan pada kali ini ialah apa yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri. Yang mana Hasan Al-Basri ni ulama besar, orang soleh, yang mana dia ni memberi makan saudaranya sedangkan dia berpuasa, berpuasa sunat, dan duduk melayan mereka ketika mereka makan. Masya Allah. Dia berpuasa, tetapi dia memberi makan kepada saudaranya, kemudian dia layan pula. Sebab apa? Antaranya nak mendapat fadilat ini, itulah malaikat memohon keampunan untuk orang yang berpuasa, yang makan di sisinya orang yang tidak berpuasa. Kemudian yang keduanya kisah Abdullah bin Al-Mubarak, dinukilkan juga apa yang dilakukan oleh beliau ialah beliau memberi makan kepada saudaranya ketika bermusafir dengan makanan yang lazat sedangkan dia tidak berpuasa. Sebab apa? Nak mendapat fadilat yang disebut dalam hadis ni, iaitulah nak mendapat permohonan keampunan daripada malaikat untuk dirinya. Ini dia orang yang soleh, orang yang kuat ketaatan kepada Allah SWT. Bila mana mereka tahu antara amalan yang boleh membawa kepada keampunan Allah Ta'ala melalui malaikat, maka mereka melakukannya.
apatah lagi kita sepatutnya yang sentiasa bergumam dengan dosa, kesilapan, kesalahan, sepatutnya kita merebut fadilat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Kerana doa mereka ini mudah-mudahan doa mereka itu mustajab, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Setakat itulah perkongsian kita pada kali ini. Apa yang baik datang pada Allah, yang lemah yang kurang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay at home dan patuhi SOP. Wallahu a'lam.